Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Bersiaran selama 1 jam. Hari ini kita memberi fokus kepada Kabinet Bayangan yang diumumkan oleh Perikatan Nasional baru-baru ini. Pastinya untuk kita melihat kepada keadaan yang lebih progresif terutamanya dalam kerajaan perpaduan. Penubuhan Kabinet Bayangan oleh Perikatan Nasional yang dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Portfolio Ahli Parlimen PN dilihat mampu menjadikan mereka sebuah pembangkang yang bersifat membina ataupun konstruktif. Dalam keadaan dan juga situasi ini, kita nak melihat kepada satu sudut sebuah kerajaan perpaduan yang terbuka dan berjiwa besar, dan satu lagi adalah untuk melihat kepada sebuah blok pembangkang yang lebih membina dan juga konstruktif. Ini bagi memastikan bahawa semak dan imbang dalam kerajaan perpaduan itu berlaku dengan adil dan saksama. 3 tetamu dalam agenda Awani hari ini. Saya bersama dengan Dr. Ahmad Zaharuddin, penganalisis politik. Kita bersama dengan Timbalan Ketua Penerangan AMK Malaysia, Nabil Halimi, dan juga Exco Armada Bersatu Malaysia yang juga Ketua Penerangan Armada Pulau Pinang, Haris Idham. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ihsan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya bersama-sama dalam agenda awal ini. Saya nak mulakan dengan doktor. Ini perkara yang mungkin berlaku dalam dan juga luar negara. Bila kita menyebut berkaitan dengan Kabinet Bayangan, ia telah pun berlaku pada 2018, telah pun berlaku pada 2015 dan setiap kali selepas pilihan raya ataupun sebelum adanya Kabinet Bayangan oleh parti ataupun blok pembangkang itu sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, perlu atau tidak kita melihat kepada Kabinet Bayangan ini diiktiraf oleh kerajaan perpaduan hari ini. Saya mulakan dengan Dr. Zaharuddin. Terima kasih Ihsan. Lama tak tengok muka Ihsan, muka yang penuh dengan cahaya. Terima kasih Alhamdulillah dengan saya pada hari ini. Bila sebut tentang Kabinet Bayangan, saya telah ulas selama ini tentang Kabinet Bayangan. Saya setuju. Kita perlukan kepada Kabinet Bayangan. Kerana apabila kita ada Kabinet Bayangan, maka adalah orang yang menilai performance yang dilakukan oleh menteri-menteri yang sedia ada. Itu adalah satu yang cukup baik. Persoalan yang Ihsan kemukakan sekarang ini adalah pengiktirafan. Pengiktirafan ini boleh berlaku banyak cara, Ihsan. Pertama, pengiktirafan secara formal. Secara formal ini kita boleh lakukan, tetapi memerlukan kepada kaedah-kaedah ataupun tata susila undang-undang. Kerana ketika ini kita tidak ada lagi tata susila undang-undang yang mengatakan perlu wujudnya Kabinet Bayangan dan perlunya pada pengiktirafan tersebut. Itu jelas. Akan tetapi kalau kita perlukan juga pada pengiktirafan, apakah pengiktirafan yang kita perlukan? Itu persoalan yang kita kena tanya dulu. Saya setuju pada Ihsan. Ihsan pernah kata, selama ini pun kita ada Kabinet Bayangan. Betul, saya setuju. Kita ada Kabinet Bayangan. Berfungsi ataupun tidak berfungsi, itu yang menjadi masalah. Ada orang mengatakan ia adalah bayangan kepada Menteri Kewangan sebagai contoh. Tetapi apabila di Parlimen, kita tak nampak pun bayangan Kabinet Menteri Kewangan itu berdiri atau menilai ataupun mempersoalkan apa-apa tentang tentang tata susila Kementerian Kewangan. Jadi ini yang menjadi persoalan. Kalau betul nak wujudkan Kabinet Bayangan, terus might as well. Saya setuju. Tetapi kita perlu buktikan dahulu sejauh manakah performance yang boleh dilaksanakan oleh mereka ini. Kalau sekadar atas kertas ada Menteri Kabinet Bayangan menuntut allowance tertentu, boleh. Tetapi adakah nilainya sama dengan performance yang akan dituntut di Parlimen nanti? Itu yang menjadi soalan. Jadi kalau nak pengiktirafan, saya rasa sekarang ini pun sudah berlaku pengiktirafan. Mana kita bersetuju. Adanya Kabinet Bayangan, kita laksanakan, kita terima, kita raikan. Tetapi kalau pengiktirafan yang diminta itu adalah berbeza, pengiktirafan secara formaliti, maka harus dilakukan secara formaliti. Harus dibentang di Parlimen, harus dipersetujui, harus ada undang-undang tertentu, barulah boleh dilakukan secara formal. Tapi saya meraihkan dan saya menanti-nantikan pada ujung Februari ini, adakah berfungsi atau tidak Kabinet Bayangan ini. Hujung Februari ini selepas kita mungkin akan mendengarkan bajet daripada kerajaan perpaduan khususnya yang akan dibentangkan pada
24 hari bulan. Tetapi sebelum saya pergi kepada Haris, saya percaya Haris ada banyak perkara yang nak diketengahkan, terutamanya berkaitan dengan Kabinet Bayangan. Saya nak melihat kepada apa yang Nabil boleh rasakan, terutamanya bila melihat kepada Kabinet Bayangan ini, bagaimana semak dan imbang itu berlaku terutamanya dalam kerajaan perpaduan khususnya, perlu atau tidak dari sudut pandangan seorang timbalan Ketua Penerangan EMK, Nabil? Terima kasih Ehsan atas jemputan pada hari ini, dan saya amat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Zaharuddin. Sebenarnya kalau kita nak kata shadow cabinet ni dah lama kita ada, daripada tahun 2015 hingga kini. Perikatan Nasional pun telah umumkan baru-baru ini. Dan kiranya kalau kita mahukan pengiktirafan, rakyat semua dah iktiraf pun. Maksudnya kalau kita tengok di Twitter, ramai yang memuji apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Tapi persoalannya kini adalah adakah performance yang diletakkan oleh perikatan ini dapat dilihat dalam parlimen? Sebab saya ada baca bersih juga ada mengatakan untuk perlu diiktiraf secara rasmi, dan ada allowance yang perlu diketengahkan kepada shadow cabinet ini. Namun apa yang kita lihat pada tahun-tahun yang lepas, opposition memang sedia maklum dan ada jawatan kuasa portfolio yang dibawa, tapi di parlimen kita tak nampak ia begitu menyerlah sebenarnya. Dan bagi diri saya, shadow cabinet ini perlu untuk diadakan setiap kali perubahan kerajaan, kerana perlu ada keseimbangan, perlu ada check and balance. Saya tak nafikan ada kekurangan, maksudnya di belah kerajaan perpaduan juga yang perlu ditegur dan ditambah baik, kerana akhirnya kelangsungan rakyat itu yang menjadi kepentingan semua. Dan siapa yang berada di dalam parlimen itu mewakili suara dan denyut nadi rakyat, dan ini sesuai dengan apa yang dibawa dengan kerajaan perpaduan kini. Kita perlu ada check and balance, kita perlu raikan suara-suara yang ada mahupun daripada pembangkang, dan ini merupakan permulaan demokrasi yang lebih baik di bawah konsep Malaysia Madani. Itu yang saya ulaskan sedikit sebanyak dengan pandangan shadow cabinet ini. Ya, daripada sekejap. Saya setuju apa yang Nabil maksudkan. Maknanya kita perlu pada semak dan imbang. Saya setuju. Pada masa yang sama kita perlukan pada individu tertentu yang terfokus terhadap kementerian-kementerian tertentu, supaya apa yang terjadi di parlimen ini nampak sangat seperti huru-haranya dan tidak tahu siapa yang sepatutnya berbicara tentang perkara tersebut. Kita memerlukan seseorang yang mempunyai forte dalam kementerian-kementerian tertentu. Orang yang mempunyai input substan daripada kementerian-kementerian tertentu. Itu yang kita perlukan. Maka Kabinet Bayangan ini melakukan semak dan imbang, dan individu-individu tertentu yang diberi tanggungjawab. Yes, saya setuju. Pengiktirafan ini pun kita perlu ada. Seolah-olah kita nampak bahawasanya menteri di kerajaan sekarang harus berhati-hati kalau nak buat sesuatu polisi, nak buat satu perkara, kerana ada orang yang akan lakukan semak dan imbang ini. Tetapi kembali, saya nak dengar apa yang Haris kan katakan bila pengiktirafan ini. Apa yang dimaksudkan dengan pengiktirafan ni? Silakan. Terima kasih. Kalau doktor dah minta teruskan, saya teruskan dengan Haris. Silakan Haris. Okey, terima kasih Ehsan, dan juga terima kasih khusus kepada Astro Awani atas undangan ini dan sekaligus memberi ruang dan peluang kepada ahli politik muda untuk membincangkan isu-isu semasa untuk kebaikan Malaysia. Jadi okeylah, selepas kita dengar pendapat Dr. Zahar dan juga Saudara Nabil, saya rasa ini bukan lagi persoalan sama ada kita bersetuju atau tidak dengan idea Kabinet Bayangan dan kelebihan-kelebihannya. Soalnya sekarang adalah pengiktirafan. Jadi tentunya seperti yang dimaklumkan, Kabinet-Kabinet Bayangan sebelum ini adalah hanya sekadar wujud dan tidak mendapat pengiktirafan. Pengiktirafan yang kita sebut di sini adalah satunya tentunya perkara yang paling basic dari segi masa dan ruang untuk berbicara berkenaan kementerian-kementerian tersebut. Contoh, pada waktu pertanyaan lisan di Parlimen Dewan Rakyat, perlu diberi ruang sedikit untuk Menteri Bayangan tanyakan soalan. Itu yang paling basic lah. Dan selainnya berkenaan dengan
apabila menteri menggulung peringkat jawatan kuasa kementerian tersebut, menteri bayangan ini harus diberi ruang dan juga masa yang setimpal untuk beliau juga berhujah, mengutarakan polisi dan sebagainya. Jadi ini yang kita maksudkan dengan pengiktirafan. Tentunya level pengiktirafan yang lebih tinggi adalah memberi sedikit peruntukan untuk menteri bayangan itu mengambil researcher dan sebagainya. Itu sedikit lebih advance. Tapi langkah yang pertama adalah pengiktirafan dari segi memberikan masa dan ruang. Itu yang paling mustahak. Yang kedua, saya rasa perkara ini sangat wajib kerana seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Salihuddin sebagai menteri sendiri, beliau pun rasa perkara ini dapat membantu prestasi semua menteri. Kerana seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Zahar tadi, menteri-menteri pun sekarang ini harus bersedia lebih sebelum menjawab apa-apa soalan ataupun sebelum menyatakan apa-apa pun kenyataan-kenyataan rasmi, kerana adanya orang yang sedang menilai dan sebagainya. Jadi sebagai Perikatan Nasional sebagai pembangkang pada hari ini, tanggungjawab pembangkang adalah untuk menjadi pembangkang yang baik, progresif dan membantu kerajaan. Jadi sebagai pembangkang, kita telah mengeluarkan jawatan kuasa portfolio Ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional ataupun Kabinet Bayangan ini, dan sekarang ini terpulang kepada kerajaan. Bola ini digelanggang kerajaan, sama ada mahu mengambil idea ni dengan berlapang dada, terbuka, niat yang baik, ataupun tidak mahu memberi pengiktirafan ataupun hanya memberi pengiktirafan yang limited supaya rakyat tidak dapat menilai kerajaan in waiting ini, Perikatan Nasional. Jadi untuk masa ini itulah pandangannya dan kita akan kupas lebih lepas. Ini sangat penting. Bila Haris menyatakan berkaitan dengan berjiwa besar, terbuka dan sebagainya, apabila wujudnya mungkin kerajaan perpaduan hari ini, banyak mungkin perkara-perkara yang perlu diteliti, terutamanya ia tidak berdasarkan kepada satu-satu politik semata-mata. Saya nak teruskan kepada doktor. Sifat ataupun adanya ruang untuk berjiwa besar ini perlu ada dalam setiap ahli politik. Tetapi dalam setiap ahli politik perlu ada strategi tertentu juga untuk memastikan kestabilan dalam parti-parti politik masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Haris tadi, ini terbuka, bolanya diberikan kepada kerajaan perpaduan hari ini. Bagaimana ia harus disambut dalam memastikan bahawa sistem demokrasi itu lebih matang untuk kita lihat hari ini? Soalan yang orang kata kebat. Saya rasa budak kalau masuk universiti balik pun susah nak jawab tu, Ehsan. 5A saya dapat. saya nak kita kembali sikit apa yang Haris katakan tadi, bahawa pengiktirafan nasib baik Haris tak sebut pengiktirafan dari segi material. So saya reserve lah benda tu. So pengiktirafan yang Haris sebut adalah pengiktirafan dari segi masa. So maksudnya itu adalah di bawah bidang kuasa Speaker Dewan, bagaimana penyusunan yang nak dilaksanakan, dan kita tahu atur cara Parlimen itu sendiri, kalau ada sesuatu yang dibahaskan memang penggulungan akhir daripada menteri, dan saya faham apa yang Haris minta ialah sebelum penggulungan menteri itu ada masa. Kalau selama ini masih diberikan tu 2 minit, 3 minit, mungkin untuk menteri kabinet, menteri bayangan ini kita bagi 7 minit. Begitulah kehendaknya. Saya rasa itu bukanlah satu masalah yang cukup besar, dan juga tidak perlukan kepada perubahan peraturan yang khusus, kerana itu adalah budi bicara kepada speaker itu sendiri. Begitu selesai. Yang kedua, apabila cerita tentang berjiwa besar, ini sukar sikitlah. Kerana kita ni manusia ini terkuit di hati, orang kata tercalalah selama-lamanya. Tak mungkin dia kata dia bibir dia manis di mulut, di hatinya adalah sama seperti di bibir, itu tidak mungkin. Kita mungkin boleh senyum sama-sama, duduk makan sama-sama, tetapi kenangan-kenangan pahit itu tetap kita dramakan dalam hati kita. Apa yang kita nak laksanakan, saya setuju. Ketika ini, dan saya rasa Nabil pun bersetuju, kita nakkan kepada movement, pergerakan. Kita nak kerajaan sekarang ini bertindak, kerajaan sekarang ini bekerja. Kita nakkan kepada kerajaan yang berhenti berpolitik, dan pada masa yang sama kita nakkan juga rakyat bersama-sama dengan kerajaan untuk membina negara. Kita tidak katakan kita tidak perlukan pembangkang. Ya, kita perlu pembangkang.
tanpa pembangkang, siapa yang akan menentukan hala tuju negara tersebut? Siapa yang akan mengatakan hala tuju tersebut betul ataupun salah? Siapa juga yang akan mengatakan bahawasanya ada mekanisme yang lebih baik daripada yang sedia ada pada hari ini? Jadi berjiwa besar ini maksudnya kita memberi ruang, kita memberi peluang, kita memberi sesuatu yang lebih daripada ada seketika ini. Perkataannya adalah, adakah kita nakkan pada restoration, ataupun kita nakkan pada pembaharuan tersebut? Kalau kita nakkan pada pembaharuan, dahulu juga saya setuju dengan Nabil, kita sudah ada kabinet bayangan. Apa yang terjadi? Adakah kita orang kata dipinggirkan? Tidak. Tetapi mungkin tidak nampak apakah peranan yang patut dilaksanakan oleh kabinet bayangan ini. Bukan tidak beri ruang, ada ruang di situ. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan ruang yang diberikan, itu terserah kepada kabinet masing-masing. Kabinet yang sedia ada, kabinet bayangan terserah. Dan juga bagi Nabil, bagaimana Nabil membayangkan mungkin apa yang akan berlaku contohnya dengan kabinet bayangan ini di dalam parlimen seperti yang mungkin dinyatakan oleh Haris tadi, ada ruang, ada peluang yang lebih sedikit daripada sebelum ini. Tetapi bagi Nabil, seorang pimpinan anak muda khususnya, apa yang mungkin Nabil harapkan daripada sebuah kabinet bayangan atau menteri bayangan ini, terutamanya dalam memastikan bahawa semak dan imbang dalam kerajaan perpaduan itu dapat dilaksanakan dengan begitu baik sekali selepas ini? Bagi saya, kalau kita lihat bila dah ada kabinet bayangan ni, perlu ada kesinambungan, maksudnya dari segi black and white. Di situ kita perlu lihat juga dari segi di belah Perikatan Nasional mungkin belanjawan alternatif yang kita lihat, kerana sudah tentu belanjawan yang ada yang akan dibentangkan semula pada akhir Februari ini akan ada perubahan sedikit sebanyak, kerana ini adalah kerajaan koalisi yang berbeza. Dan saya kira kan bila dibawa di parlimen, bila seperti mana saudara Haris katakan, penambahan masa, ruang yang mungkin lebih selesa bagi kedua-dua pihak untuk mengutarakan hasrat dan apa yang terbaik untuk rakyat perlu dibincangkan, maka saya even Dr. Zahar pun setuju bahawa ruang itu ada dan ia terletak kepada budi bicara speaker. Dan untuk yang pertama yang saya lihatkan, kabinet bayangan itu perlu lebih proaktif. Maksudnya sebelum parlimen ni pun mungkin kita lihat dari segi opposition, dia dah mula untuk keluarkan idea-idea yang lebih baik untuk menjadi perbualan pada rakyat. Maksudnya rakyat akan lihat dan membandingkan apa yang baik. Bagi saya yang apa yang kita lihat yang di demokrasi Malaysia kini, dia baru nak matang. Kalau kita tengok di Australia, benda ni dah lama dah perkara yang biasa buat mereka, dan mereka sudah pun ada tata susila undang-undang yang sedia ada untuk shadow cabinet ini. Dan di UK juga shadow cabinet ini memainkan peranan yang penting di parlimen mereka. Dan untuk Malaysia mungkin apa yang dibawa dan diketengahkan oleh Perikatan Nasional ini satu yang mungkin kalau bukan populis, kita akan dapat lihat dalam masa terdekat ini. Maksudnya adakah ada perbezaan yang lebih progresif berbanding dengan pembangkang yang sebelum ini. Maka untuk saya, anak muda hanya ingin melihat bahawa suasana politik di Malaysia ini lebih matang. Kita tak tengok orang berbicara tentang soal-soal yang bukan-bukan, kerana ruang berapa minit yang ada di dalam parlimen ini akan menentukan sebenarnya nasib yang berada di bawah ini. Dan saya kira kedua-dua pihak, kerajaan perpaduan malah pembangkang, perlu bekerjasama dari segi menghasilkan sebuah demokrasi yang lebih terbuka dan lebih matang, dan menerusi shadow cabinet yang mungkin strukturnya lebih baik. Mungkin kita tak tahu. Maksudnya kalau saya lihat dari segi listnya, satu persoalan saya adalah inclusivity. Adakah shadow cabinet yang dibawa oleh Perikatan Nasional ini inklusif? Sebab kalau kita lihat, tiada Cina, bangsa Cina tak ada, bangsa India pun tak ada. Dan kita lihat ada satu daripada Sabah dan satu di Sarawak. Adakah
shadow cabinet ini membayangi demografi Malaysia yang sedia ada? Itu satu persoalan yang boleh dibincangkan juga. Dan ia berbalik, maksudnya kalau without maksudnya pecahan-pecahan bangsa ini, mereka masih boleh bergerak dengan lebih baik, dengan lebih proaktif di dalam parlimen, maka kita boleh fikirkan mungkin pengiktirafan yang lebih baik. Dan ini merupakan langkah awal dan menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini berbesar jiwa dalam membuat institutional reform terlebih baik. Maksudnya kita bagi ruang, kita tak takut pun. Maksudnya kita bebas supaya hal dan isu rakyat ini dibahaskan dengan lebih baik di dalam parlimen. Saya menarik apa yang Nabil katakan tadi, terutamanya berkaitan dengan inklusif. Ini saya nak tujukan kepada Haris, terutamanya mungkin ada dalam kalangan pemerhati politik sebelum ini mengutarakan perkara yang sama apabila menyatakan bahawa ini kabinet bayangan yang tidak kuat apabila ia tidak melibatkan antara penglibatan wanita yang menyeluruh, contohnya penglibatan Sabah dan Sarawak ataupun kaum-kaum lain yang berbangsa selain daripada Melayu khususnya. Tetapi ini adalah kabinet bayangan dan mungkin bila kabinet bayangan ini perubahan itu akan berlaku dari semasa ke semasa mengikut kepada perkara yang asas dan khusus apabila kita menyatakan bahawa sebuah kerajaan yang kuat di belakangnya adalah satu blok pembangkang yang kuat juga. Tetapi Haris, bagaimana Haris boleh nyatakan berkaitan dengan inklusif dalam kabinet bayangan Perikatan Nasional ini? Okey, terima kasih. Baik. Kabinet Bayangan Perikatan Nasional ini kita kena ingat yang hanya ahli-ahli Dewan Rakyat sahajalah yang boleh menjadi ahli. Jadi tentunya saya rasa ramai maklum yang blok pembangkang sekarang ini tidak diwakili oleh kaum Cina dan India kerana Perikatan Nasional bersatu dan PAS sahaja mempunyai ahli parlimen. Jadi tentunya dari sudut Melayu dan India, Cina dan India itu kita tidak ada untuk kita ahlikan dalam kabinet bayangan. Dan seterusnya wakil wanita ada, tapi betul mungkin kita perlu lebih dan sebagainya, dan ada wakil daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi seperti yang kita maklum, kabinet bayangan ini hanya ahli dewan. Walah kabinet yang kerajaan benar boleh dilantik senator. Jadi nampaknya lebih baik kerana ada golongan-golongan profesional luar yang boleh diambil masuk. Contohnya Menteri Agama, Menteri MITI dan sebagainya boleh kita lantik portfolio, dan itu yang menampakkan sebuah kabinet itu lebih menyeluruh. Tetapi untuk blok pembangkang, option itu tidak ada. Tapi sebab itu kita sebut jawatan kuasa portfolio. Bila kita sebut jawatan kuasa portfolio, muka-muka yang you nampak dalam carta itu adalah pengurusi jawatan kuasa tersebut. Dan dalam jawatan kuasa itu ada orang-orang lain yang di luar daripada lensa yang membuat kerja-kerja polisi, membuat kerja-kerja research dan sebagainya. Jadi bukan kita nak kata tidak ada input daripada orang-orang lain, cumanya wakil daripada komiti itu harus berada di dalam dewan wakil. Tetapi ada di dalam jawatan kuasa itu semua golongan yang harus memberi pandangan stakeholder dan sebagainya. Keduanya berkenaan dengan kabinet bayangan dan juga sistem parlimen, Dewan Rakyat dan sebagainya. Saya rasa kita perlu berita-berita yang lebih progresif daripada kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, kerana kerajaan ini adalah kerajaan reform. Reform ini adalah reform yang kehadapan. Jadi tentunya perkara-perkara progresif harus dinampak. Jadi contohnya kalau sebelum ini kita tidak nampak perkara-perkara baik berkenaan dengan kerajaan kabinet bayangan dan sebagainya, itu kerajaan-kerajaan itu bukan kerajaan reform. Jadi ini adalah kerajaan reform kehadapan. Jadi setakat ini soundbite yang kita dengar daripada Dewan Rakyat ataupun Parlimen adalah perkara-perkara yang tidak mencerminkan progressiveness. Contoh, Speaker Dewan Rakyat telah membuat ruling 4 orang yang meninggalkan Bersatu tidak perlu mengosongkan kursi. Kedua, bajet daripada 3.8 juta dikurangkan sampai 1.3 juta. Ini pun tidak ke depan, servis akan berkurangan. Dan ketiga, soundbite yang popular adalah berkenaan dengan speaker melantik anak sendiri menjadi pegawai rasmi atau tidak rasmi. Jadi ini pun bertentangan dengan progressiveness yang kita menceritakan. Jadi untuk kita ada soundbite yang lebih menarik dan lebih progresif, jadi kita nak tengok sebab Perikatan Nasional telah
mengeluarkan jawatan kuasa ini way before budget, dan perkara ini hanya akan kita nampak hasilnya sekiranya diberi formality yang sewajarnya sebelum bajet, supaya ada perkara positif ke depan, progresif, yang Kerajaan Perpaduan Madani ini menceritakan. Dan juga Haris sebut berkaitan dengan soundbite. Mungkin 3 isu yang dibawakan tadi. Apabila kita bercakap berkaitan dengan soundbite, kita bercakap dengan pembangkang, perkara asasnya adalah berkaitan dengan mengkritik, memberi cadangan dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan progresif, bagaimana sebuah kabinet bayangan ataupun pembangkang itu untuk bergerak lebih baik selepas ini, khususnya selain daripada sekadar mengkritik ataupun memberi cadangan? Okey, terima kasih. Sebab itu, Saudara Ehsan, kalau kita lihat negara maju seperti Australia, pembangkang ini tidak dilihat sebagai pembangkang, dia dilihat sebagai alternative government. Ini rasmi di dalam laman web parlimen mereka, alternative government, supaya mereka ini tidak berperanan sebagai pembangkang, hanya menegur apa yang kerajaan buat kita bangkang, tidak. Alternative government ini rakyat juga menilai, dan kerajaan juga boleh komen tentang polisi-polisi yang dibentangkan oleh alternative government ini. Jadi untuk kita menjadi alternative government, tentunya sedikit keperluan maklumat berkenaan kementerian itu harus diberi, tetapi tidak melanggar rahsia-rahsia kerajaan, kerana supaya kita boleh cakap on the same page, supaya menteri-menteri bayangan ini tahu kedudukan rasmi kementerian-kementerian, supaya polisi-polisi yang kita utarakan itu juga selari dengan kekangan-kekangan yang ada, keuangan, polisi, undang-undang seperti dicakap oleh Dr. Zahar sebentar tadi. Jadi inclusiveness itu penting supaya menteri-menteri bayangan ini boleh memainkan peranan sebagai alternative government dan juga check and balance, dan juga membantu, kerana kita jangan kerugian, kerana orang-orang yang kita letakkan dalam jawatan kuasa portfolio ini adalah kebanyakannya bekas menteri, bekas timbalan menteri, dan banyak yang tahu berkenaan dengan kementerian-kementerian. Dan Perikatan Nasional mempunyai 75 ahli Dewan Rakyat. Jadi takkan kita nak bazirkan talent ataupun expertise ataupun buah fikiran yang ada daripada di kalangan 75 orang ini. Jadi perlu ada satu pengiktirafan yang khusus, yang jelas dan yang serius, supaya baru kita mendapat hasil. Bukan saja kita tengok mereka sebagai blok pembangkang, tetapi alternative government, supaya andai kata kalau satu hari nanti kita ada perubahan kerajaan, jadi menteri-menteri ini tidak perlu start from zero, start from scratch, belajar balik daripada A sampai Z, tak perlu, kerana apabila mereka menjadi menteri bayangan, mereka sudah tahu dan mereka sudah familiar dengan kementerian tersebut. Jadi ini antara perkara yang kita boleh fikirkan bersama. Dr. Zahar, apa yang dinyatakan oleh Haris tadi, kita faham berkaitan dengan alternative government seperti yang berlaku di Australia, dan Australia juga membayar 1/3 allowance kepada pembangkang ataupun kabinet bayangan ini. Tetapi bagaimana realitinya di Malaysia? Kita faham dan juga kita tidak mahu bahawa pembangkang hanya sekadar membangkang dan juga mengkritik, tetapi dalam masa yang sama membentuk inclusivity dan juga dalam masa yang sama menjadi konstruktif dalam apa sahaja keadaan sekalipun. Dr. Zahar. Soalan. Kita melihat kembali, saya pick up balik apa yang Nabil kata. Yang pertama tentang inclusivity, inklusif. Dari segi tentang kabinet bayangan tidak inklusif. Saya bagi pihak ni, saya setuju dengan Haris. Apa yang Perikatan Nasional cuba lakukan ialah melantik mereka-mereka yang memang sememangnya menjadi ahli majlis parlimen itu sendiri untuk memegang tampuk-tampuk kabinet bayangan tersebut. Okey, saya setuju. Tetapi disebabkan oleh limitasi yang sedia ada, menyebabkan mereka tidak ada hak untuk melantik senator, untuk mewakili mana-mana bahagian, mana-mana kementerian atau mana-mana golongan yang tidak berada dalam parlimen. Itu saya setuju. Tapi pada masa yang sama, saya ujurkan juga pada Saudara Haris, mungkin perlu memikirkan mekanisme bagaimana inclusivity ini boleh terlaksana. Mungkin kita melantik secara ad hoc tertentu, jawatan-kuasa tertentu yang menampakkan bahawasanya kewujudan golongan-golongan lain
dalam Parti Perikatan Nasional untuk bekerjasama dan menjadi inklusiviti di dalam menjadi pembangkang yang lebih berwibawa. Itu nombor satu, saya setuju. Boleh Saudara Haris, minta maaf. Nombor dua, tentang bajet. Tadi Nabil ada menyatakan bahawasanya setuju kalau kita ada Kabinet Bayangan, kalau ada pembentangan bajet pada 24 hari bulan ini, perlu juga pada Kabinet Bayangan ini untuk mengukakan bajet alternatif. Benda ini bagi saya setelah terlama berlaku. Zaman ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang juga telah melakukan perkara ini. Saya setuju, cukup bagus. Tetapi persoalan yang saya utarakan balik, ke mana perginya benda itu? Ke mana yang kita nak tahu? Jadi kita ada satu bajet yang telah disahkan oleh, yang dibawa ke Parlimen, mungkin betul kita nak juga satu bajet alternatif. Tetapi soalannya, ke mana arahnya? Apa yang kita nak bawa? Kalau kita ada bajet alternatif, apa resolusinya? Itu yang saya kadang-kadang saya tertanya-tanya. Kita nak buat apa bajet alternatif tetapi tak ke mana-mana. Tidak ada satu perkara yang menunjukkan bahawasanya benda ni baguslah, benda ni baru boleh dijadi penambah baik. Itu baru berjiwa besar. Kalau yang berjiwa besar, dia terima bajet alternatif. Bajet alternatif ni ada benda yang boleh dibawa bersama, yang boleh dijadikan, mungkin kita tak terfikir ketika kita melaksanakan bajet tersebut. Yang itu yang saya nanti-nantikan. Sebenarnya Kabinet Bayangan itulah peranannya. Kita nak adanya orang yang memberi sesuatu yang berbeza, memberi pandangan yang agak di luar kotak, dan pandangan tersebut sebenarnya rasional dan boleh diadaptasi, diaplikasikan. Tetapi sejauh manakah persoalan patah balik tadi? Berjiwa besarnya kita untuk menerima satu-satu idea-idea yang berlas untuk kita cantumkan, untuk kita sama-sama membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Itu persoalannya. Soalan yang nombor 3, pengiktirafan. Kita katalah di negara Australia dan sebagainya. Saya setuju negara lain ada peraturannya. Kita Malaysia, kenapa kita tidak merangka sesuatu dalam acuan kita tersendiri? Ini adalah ketikanya Perikatan Nasional membawa usul di dalam Parlimen. Ini adalah masanya Perikatan Nasional mengatakan, kami memerlukan pengiktirafan yang begini. Supaya ada jurisdiction, kuasa-kuasa yang mana sebenarnya di bawah Akta Rahsia Rasmi Negara atau kerajaan itu boleh diakses. Tetapi bagi saya rasa banyak juga maklumat-maklumat sekarang ini adalah maklumat-maklumat umum yang boleh diakses secara mudah. Tetapi kalau ini yang dikendaki oleh Perikatan Nasional, might as well, apa salahnya membawa satu usul, kita bentang di Parlimen, kita bincang di Parlimen, dan saya rasa pihak Nabil pun tidak ada masalah untuk mendengar usul ini, untuk sama-sama kita menjana pembaharuan reformasi politik Parlimen itu sendiri. Jadi kalau kita nakkan perkara ini dan kita merasakan benda itu baik, dan saya ulang balik, soundbite yang baik, dan kita nakkan kita bekerja. Bukannya kita nakkan kita ni bermain politik tak habis-habis. Jadi usulkan, bawa ke Parlimen, Saudara Haris. Perikatan Nasional nakkan benda ini menjadi satu pengiktirafan. Mungkin ini menjadi satu batu tolak untuk pembangkang mendapat pengiktirafan yang sewajarnya di Parlimen. Biar dibahas, biar diuji, biar menjadi satu peraturan. Saya mungkin nak sebut sikit berkenaan dengan perkara yang disebut oleh Dr. Zahar tadi. Betul, saya amat yakin yang perkara ini akan diusulkan kepada Dewan Rakyat secepat mungkin untuk diberikan beberapa akses kemudahan dan juga peluang ruang. Tetapi perkara yang lebih mustahak hanya apabila kita sebut tentang inklusif, menerima idea baik dan sebagainya, kita tak nak dengar perkara ini di mulut, kita nak tengok in action. Contohnya, kita tidak mahu perkara-perkara baik yang kita dah capai dalam Dewan Rakyat diundurkan. Contoh, sebelum ini kerajaan sebelum pilihan raya memberikan ketua pembangkang kemudahan dan juga status seperti menteri. Ada pegawai-pegawai sebanyak menteri. Semuanya dia sama level dengan menteri, opposition leader. Tetapi sekarang ini perkara itu senyap. Tidak dinyatakan di mana-mana dan sebagainya. Ketua pembangkang hari ini bukan berstatus menteri, malah ahli parlimen biasa setakat hari inilah. Kedua, satu lagi perkara baik yang berlaku kerajaan sebelum pilihan raya ini adalah ahli parlimen pembangkang mendapat peruntukan yang setimpal di bawah CSA, Confidence and Supply Agreement. Itu membolehkan ahli parlimen pembangkang ini menjaga kawasan servis dengan lebih baik. Itu adalah satu perkara progresif. Tapi sekarang ini di bawah kerajaan
yang ada pada hari ini perpaduan yang diperintah oleh PH dan juga Anwar Ibrahim, perkara itu langsung tidak ada. Jadi kita lagi sekali ke belakang. Jadi berkenaan dengan perkara-perkara yang lebih serius, nak usulkan ruang dan peluang dan sebagainya, kita boleh tengok sendiri gelagat kerajaan yang pada hari ini tidak mahu meneruskan benda-benda yang baik yang dulu mereka sendiri meminta. Dulu PH sendiri meminta CSA kerana PH sebagai pembangkang sedar bahawa CSA itu perlu, sedar bahawa peruntukan itu perlu untuk menjaga kawasan. Tapi mereka apabila mendapat kuasa pada hari ini sudah Februari, kuasa telah dapat pada bulan 11, senyap, bisu berkenaan isu ini. Jadi, ya betul, usulkan itu penting, tetapi kita nak tengok perkara-perkara yang dah dilaksanakan ini diteruskan. Supaya takkan kita nak start from square one every time we start a new government. Whatever that is good, please continue. But we have not seen that. What we have seen is lantikan anak ke dalam jawatan-jawatan penting. Jadi, saya tak rasa ini perkara yang kita harapkan. Satu lagi perkara yang saya nak bincangkan, sebelum kita bercerita tentang ahli-ahli kabinet bayangan atau menteri bayangan, boleh tak kita mula dengan ketua pembangkang itu sendiri? Kerana sebelum ini ketua pembangkang berstatus menteri. Jadi kalau kita tengok UK di United Kingdom, Westminster Parliament System, PM mempunyai satu perkara yang dipanggil PM Question Time, bahawa PM dan ketua pembangkang ada sesi yang tidak boleh diganggu. Supaya ketua pembangkang boleh tanya apa benda yang dia nak, PM boleh jawab apa yang dia nak. Jadi boleh tak kalau kita mulakan dengan perkara basic begitu dulu sebelum kita unjuk kepada perkara-perkara yang lebih advance, kerana nampaknya Dewan Rakyat pada hari ini tidaklah terlalu progresif. Jadi kita mulalah dengan benda-benda yang lebih realistik sebelum kita bercerita tentang bulan dan bintang. Saya tak ada soalan untuk saya serahkan kepada Nabil, tetapi saya faham Nabil perlu respon apa yang dinyatakan oleh Haris tadi. Sikit sebanyak tentang apa yang telah dijalankan oleh kerajaan perpaduan. Saya kira mungkin Perikatan Nasional ni dia kena bersabar sikit kadang-kadang kan. Dan keputusan yang dibawa ni ada masa dan ambil masa. Dan kalau kita lihat pun bila berlakunya perubahan kuasa sebelum ini di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, kita dapat lihat maksudnya bayaran ataupun peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang disekat pada masa itu dan parlimen juga ditutup. Dan the reason being by CSA sebelum ini yang kita ada bersama kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri berbeza. Saat itu kerajaan berpegang pada prinsip bahawa kita mahukan kestabilan. Kita mahukan sebuah kerajaan yang lebih stabil dan lebih adil. Dan Datuk Seri Ismail Sabri lebih terbuka pada masa itu. Dan kalau kita lihat institutional reform yang berlaku sebelum ini berlaku di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, bukannya di bawah kepimpinan Presiden Perikatan Nasional itu sendiri. Dan kalau kita nak blame each other, I think it's not fair. That's number one. Dan saya percaya bahawa kalau kita lihat di Selangor misalnya, Kerajaan Pakatan Harapan ini terbuka. Ketua pembangkang di negeri Selangor bertaraf mendapat keselesaan ataupun peruntukan yang sedia maklum semuanya lebih kurang seperti menteri besar, maksudnya ada driver dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Selangor juga, kita ambil contoh, walaupun pembangkang itu tidak banyak, kita masih adil, kita masih berikan peruntukan yang sama rata. Maka kalau kita lihat di Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, juga Pengerusi Pakatan Harapan, kita dapat lihat juga, saya yakin kita dapat lihat bahawa sesuatu yang lebih progresif dan lebih yang adil, maksudnya tiada penindasan. Misal contohnya kalau kita di banjir pun tak pernah berlaku dalam sejarah bantuan sebanyak sejumlah itu diberikan di negeri-negeri pembangkang. Itu antara maksudnya perkara-perkara kecil yang kita perlu menilai. Dan saya yakin mulanya parlimen, maka
perkara-perkara perbualan tentang pengiktirafan ketua pembangkang, tentang allocation yang adil kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Saya yakin ini akan masih kekal seperti mana yang dibawa oleh Pakatan Harapan, dan sedikit sebanyak saya sentuh tentang mungkin ada pelantikan-pelantikan yang mendapat maklum, maksudnya tindakan yang not good for the image of kerajaan perpaduan, dan saya kira kan pelantikan yang berlaku kini sedikit berbeza. Kalau kita ambil contoh, I just have to be clear, Nurul Izzah misalnya, kalau dia bukan binti Anwar, saya tak rasa Perikatan Nasional akan question benda itu. Dan bagi diri saya, give some time for her to prove. Dan kalau kita ikutkan pengalaman beliau sebelum ini dalam bawa isu-isu yang berkaitan dengan kos sara hidup, dan beliau juga antara jawatankuasa PAC di Parlimen, beberapa kali ini adalah standing point ataupun kelebihan yang saya rasakan untuk beri ruang. Kita jangan terus judge. Kita bagi sedikit masa. Kerajaan ini baru 3 bulan dan kita fikirkan kalau selepas Parlimen bermula semula, institutional reform tu berlaku, maka I think it's good for kerajaan perpaduan. Tapi bagi saya, it's not fair untuk kerajaan Perikatan Nasional put a demand at a very short moment, dan kita perlu lihat secara lebih meluas apa yang telah berlaku selama 3 bulan ini. Banyak juga reaksi-reaksi positif yang baik untuk rakyat, daripada Ya, ini Boleh adalah saya tambah sikit? boleh. Tapi sekejap Haris, ini adalah posisinya apabila kita bercakap berkaitan dengan kerajaan yang pernah jadi pembangkang sebelum ini dan juga pembangkang yang sudah menjadi kerajaan ketika ini. Inilah antara isu-isu yang dapat kita lihat apabila kita nak bercakap berkaitan dengan collaboration, kolaboratif dan sebagainya. Tapi Haris mungkin ada sedikit penambahan daripada apa yang dinyatakan oleh Nabil tadi. Silakan. Ada, terima kasih atas ruang. Pertamanya, satu poin yang attract saya adalah CSA ini adalah inisiatif Ismail Sabri dan bukannya inisiatif Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya setuju. Soal yang lebih penting adalah sekiranya perkara itu baik, kenapa kita tidak teruskan? Tidak kiralah siapa yang memulakan. Contoh, ada perkara yang Tan Sri Muhyiddin buat baik. Contohnya, apabila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan syarat Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Jadi perkara itu baik, walaupun tidak dibuat oleh orang lain, dibuat oleh Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin meneruskan. Presiden, Perdana Menteri tidak boleh memegang sebagai jawatan, khususnya Menteri Keuangan. Ismail Sabri juga mengikut, tetapi malangnya Anwar Ibrahim tidak mengikut. Jadi ini bukan soal siapa mulakan, saudara. Ini soal perkara yang baik kita harus kedepankan, bawa, continue. Kerana kita ni kerajaan Malaysia. Siapa-siapa pun menjadi kerajaan Malaysia. Jadi kita harus carry on whatever that is good. Kedua, berkenaan dengan poin yang dinyatakan tadi, sekiranya Nurul Izzah itu bukan binti Anwar, Perikatan Nasional tidak jadikan isu. Tepat, kerana kalau Nurul Izzah itu bukan binti Anwar, isu nepotisme tidak keluar, saudara. Jadi ini yang menjadi masalah, kerana isu nepotisme ini. Kalau kita nak kira soal kelayakan, tentunya ramai lagi pakar-pakar ekonomi yang belajar ekonomi, yang pakar dari sudut ekonomi boleh menjawat jawatan tersebut. Soalnya Nurul Izzah ini binti Anwar. Jadi soal isu nepotisme ini jangan dihilangkan daripada perbualan ini. Sebab itu menjadi isu. Betul. Memang kita akan bising sekiranya dia bukan binti Anwar. Soalnya kerana dia binti Anwar lah menjadi nepotisme. Jadi dua perkara ini. Jadi apa yang saya nak maklumkan di sini adalah bukan soal siapa yang mulakan satu perkara yang baik. Soalnya kalau kita dah capai satu tahap yang baik, jangan kita turun. Kita kena terus naik. Siapa-siapa kerajaan sekalipun. Jadi contohnya kalau Ismail Sabri buat CSA itu untuk tujuan menstabilkan kerajaan, takkan kerajaan sekarang tidak mahu menstabilkan kerajaan. Jadi ini yang perkara yang kita khawatir apabila kita dengar
justifikasi yang sebegitu. Terima kasih. Di akhirnya, apabila untuk kita melihat kepada sebuah kerajaan perpaduan, kewujudan yang kita sebut sebagai creative collaboration itu sangat penting. Ini perkara yang perlu dicari titik persamaan di antara kerajaan dan juga pembangkang. Saya nak tanya kepada Dr. Zaharuddin, apakah bakal berlaku ataupun akan wujudnya creative collaboration ini di antara pembangkang dan juga kerajaan perpaduan hari ini, melihat kepada mungkin isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Nabil dan juga Haris tadi, Doktor? Dia bila dah panas tu seronok juga tengok. Saya senyap je pasal saya bukan orang politik. Saya boleh, kalau saya orang politik saya masuk langgang sama. Jadi pada masa yang sama, saya seronok bila Haris dengan Nabil asyik sebut orang muda. Saya pun terasa 20 tahun muda dalam forum yang beginilah. Dekat sini 3 muda. Masih muda. Soalan sekarang ini ialah istilah saya panggil redaksi prinsipal politik. Saya ulang, istilah yang saya gunakan ialah redaksi prinsipal politik. Maksudnya di sini, ketika kita menjadi ahli politik, kita sering mengeluarkan prinsip-prinsip tertentu tentang apa yang kita perjuangkan, apa yang nak kita bawa, apa yang kita nak jadi jago tentang perkara-perkara tersebut. Tetapi apabila kita sudah berkuasa, kerana politik itu adalah mencari kuasa untuk kita memegang tampuk kuasa supaya kita terus berkuasa. Apabila kita sudah berkuasa, berlaku redaksinya, pengurangan terhadap prinsip-prinsip politik. Ini yang saya tak nak. Kita berkata sesuatu daripada tahun, misal katalah 10 tahun yang lalu, saya mengatakan saya adalah seseorang jejaka yang handsome. Tapi kalau kita mengatakan redaksi tersebut, setelah 10 tahun, saya dah tak handsome. Jadi itu berlaku redaksi, penurunan tersebut. Itu yang saya tak nak. Ahli-ahli politik sepatutnya bukan berlakunya redaksi, tapi peningkatan kepada prinsip politik ini. Ini yang kita nak keterbukaan, kita nak bersama-sama dalam menjadikan perkataan tadi berjiwa besar. Berjiwa besar supaya prinsip-prinsip politik yang kita perjuangkan ini terus kita dokong. Tidak kiralah kita cakap 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu, tetapi 10 tahun akan mendatang. Itulah dia prinsip yang sama yang kita bawa. Itu yang kita nakkan. Tak kiralah siapa pun di belah mana sekalipun, kerana redaksi prinsip politik ini berlaku pada siapa-siapa sahaja. Dan saya sebagai rakyat Marhain ketika ini menjadi pemerhati politik ini, saya merasakan ini yang perlu kita ketengahkan. Jangan berlaku redaksi prinsipal politik. Kita dah sampai waktu yang terakhir ni, mungkin ada ruang untuk 1 minit setengah setiap orang. Saya nak mulakan dengan Nabil terlebih dahulu. Di akhirnya, daripada apa yang kita bincangkan, daripada apa yang kita utarakan berkaitan dengan Kabinet Bayangan dan sebagainya, apa yang Nabil harapkan, terutamanya berada dalam posisi sebuah kerajaan perpaduan khususnya untuk memastikan bahawa kelestarian, membina sebuah negara itu dapat direalisasikan selepas ini? Terima kasih, Hasan. Kalau bagi saya sebagai orang baru di dalam dunia politik ni, saya mengharapkan bahawa kerajaan paduan yang kalau kita lihat ni koalisinya berbeza. Maksudnya kita tak pernah jangkakan PR, PH atau bahkan bekerjasama dengan komponen-komponen parti yang sebelum ini bukan kawan baik pun. Dan saya kira bila adanya perbezaan dalam koalisi kerajaan itu sendiri, perlu ada maksudnya keterbukaan setiap parti-parti komponen tersebut. Dan di mana pada perbincangan kita pada ini, kita bincang pasal shadow cabinet. Malah ini amat perlu, dan sekali lagi saya kirakan jika ada prosedur ataupun penambahbaikan dari segi shadow cabinet ini dapat dibuat semasa jangka masa kerajaan perpaduan ini memerintah, maka perlu diteruskan. Dan saya kira check and balance is really important. Sangat penting keseimbangan ini untuk kita mendapat kestabilan, dan dengan kestabilanlah adanya kelestarian rakyat di bawah ini. Dan kalau kita lihat dengan global inflation yang sedia ada pun, banyak sebenarnya tanggungjawab besar yang dibawa oleh menteri-menteri di dalam kerajaan perpaduan ini. Maka saya berharap
pegang tanggungjawab ini dan buktikan kepada rakyat, insya-Allah. Dan saya sebagai sayap muda juga akan memainkan peranan dalam memastikan apa permasalahan-permasalahan di bawah dibawa. Maksudnya kita berbincang mendapat suatu suara yang baik di dalam parlimen. Dan saya kira dari pihak pembangkang pula, I think it's a good way, shadow cabinet, dan saya fikirkan mereka kalau boleh lebih agresif dan lebih progresif, lagi baik sebenarnya untuk kerajaan ini, supaya kerajaan ini dia tak tidur. So saya harap itulah harapan saya sebagai orang muda di dalam politik. Itu apa yang dinyatakan oleh Nabil. Shadow Cabinet itu penting, tetapi ruang dan juga peluang itu haruslah lebih besar dan juga tidak terhad. Kita terus dengan Haris. Silakan Haris. Terima kasih. Okey, untuk penutup, saya nak cakap sikit saja. Pakatan Harapan adalah sebuah kerajaan yang dipromosikan sebagai kerajaan reformasi ke arah ke depan, progresif. Orang yang mengundi Pakatan Harapan mahukan perubahan yang progresif ke hadapan. Dan seperti yang Dr. Zahar cakap tu, perkara yang sangat baik. Tentunya kerajaan-kerajaan sebelum ini telah melakukan banyak perkara yang baik. Contohnya Ketua Pembangkang diberi iktiraf sebagai menteri, CSA dijalankan, tetapi ini semua hanya pada musim pemerintahan tersebut, tidak dijadikan undang-undang, tidak dijadikan apa-apa. Jadi sekarang ini kuasa di tangan kerajaan perpaduan. Jadi sekiranya kalau kita mahu melihat progressiveness, melihat satu reform government melakukan kerja-kerja reform ke arah ke depan, maka adalah beberapa perkara untuk perlu kita formalize supaya dia jadi future proof ataupun kalis masa depan. Tidak kira lah siapa jadi Perdana Menteri selepas ini, siapa jadi kerajaan, perkara-perkara ini telah pun kita bukukan dalam akta ataupun dalam undang-undang. Contoh, peranan Ketua Pembangkang sebagai menteri harus diformalize. Kedua, peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang ni perlu ada titik noktahnya. Berapa kurangnya daripada kerajaan, kerana kita tidak boleh biar kosong ataupun kita tidak boleh biar bila kerajaan baru naik dia yang tentukan berapa kau dapat dan sebagainya. Ini tak masuk akal. Jadi perlu ada satu jadual yang kita bukukan supaya seperti Dr. Zahar sebut tadi, 75 kawasan perikatan nasional ini rakyat Malaysia juga. Mereka juga rakyat yang membayar cukai. Takkan mereka tidak layak mendapat servis yang baik daripada ahli parlimen mereka ataupun ahli Dewan Undangan Negeri mereka. Ini satu perkara. Ini seperti menghukum. Ini seperti menghukum. Just because you didn't vote for MP from the government, that means you punya peruntukan sikit and isu-isu you tak dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Dan ketiga, merasmikan institusi kabinet bayangan ini ataupun jawatan kuasa, bukan saja merasmikan, juga membukukan berkenaan dengan aksesnya, sekiranya ada atau tidak peruntukan-peruntukan untuk researcher dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang harus dilaksanakan oleh government of the day supaya kalis masa depan, future proof, supaya Malaysia ini dapat bergerak ke hadapan tanpa kita membandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, sebab kita mahu Malaysia ini ke depan, tidak kira siapa kerajaan. Jadi apa yang baik sebelum ini kita bawa, apa yang tidak baik sebelum ini kita tinggalkan. Inilah dia a reform government, inilah dia a government that is focusing on progressiveness. Jadi itu yang orang seperti kami ini, Perikatan Nasional, walaupun pembangkang, tentunya we want a Malaysia that is growing forward, moving forward and progressive. Terima kasih. Dan akhir sekali, sebagai seorang pemerhati politik, pastinya perkara-perkara yang baik daripada kedua-dua blok kerajaan dan juga pembangkang itu harus diterapkan dalam sebuah ketamadunan politik yang lebih baik untuk masa kini. Saya serahkan akhir ini untuk Dr. Zahar. Silakan. Kita tak nak lawan semantik lah, Ehsan. Ehsan punya semantik lebih hebat daripada saya. So, saya nak bicarakan perkara yang mudah. Bahawasanya Nabil punya orang kata poin-poin yang tertentu, Haris juga punya poin-poin tertentu. Saya mencari titik tengah di antara kedua-duanya. Kita tidak nak menjadikan negara ini sebagai negara yang ke belakang. Kita mahu negara ini sentiasa melihat ke hadapan, dan kita tahu kita memang dah jauh daripada negara-negara lain dari segi kemajuannya. Bagaimana untuk memajukan negara kita dengan
Menjadikan politik ini adalah satu platform untuk membangunkan negara. Kita tak nak mewujudkan manusia yang mempunyai sifat degrasi manusia politik, iaitu menggunakan politik semata-mata untuk diri mereka sahaja. Dan saya setuju, kalau kita ada paturan-paturan baik, usul-usul yang baik, mohon jadikanlah sebagai satu akta. Janganlah jadi satu perkara yang dicakap picisan di sana sini, yang diungkit-ungkit lagi selepas ini. Mohon dijadikan, diusulkan, dibawa ke parlimen apa yang kita rasa yang terbaik. Pada masa yang sama, untuk membantu Haris dan pasukan dia, kita tidak perlukan juga kepada pegawai pendidik. Parlimen sudah ada pegawai-pegawai pendidik, gunakan mereka dahulu sebelum kita dapat, kalau nakkan kepada pegawai pendidik khas yang diperuntukkan kepada Kabinet Bayangan ini, Jawatankuasa Parlimen sudah mewujudkan satu pasukan pendidik khas yang boleh digunakan oleh mana-mana ahli Parlimen untuk mendapatkan maklumat. Ini ruang yang ada dahulu. Gunakan ruang yang sedia ada untuk kita perbaiki apa yang sepatutnya. Gunakan juga mereka ini untuk menjadikan mereka peraturan-peraturan yang khas untuk informasi parlimen yang kita kendaki. Kita nakkan parlimen kita, saya istilahkan si mana Ehsan kata, parlimen yang bertamadun, parlimen yang melihat ke hadapan, parlimen yang nak memajukan negara, parlimen yang menggunakan politik untuk kebaikan bersama. Kebaikan ini pastinya dengan suara ketiga-tiga panel ini kita bawakan untuk kita menilai dan juga menganalisis perkara-perkara penting, khususnya untuk kita faham dan seluruh rakyat Malaysia faham berkaitan dengan Kabinet Bayangan. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Zaharuddin, penganalisis politik. Terima kasih kepada Haris Idham, Exco Armada Bersatu Malaysia yang juga Ketua Penerangan Armada Pulau Pinang, dan juga Nabil Halimi, Timbalan Ketua Penerangan AMK Malaysia. Akhirnya, kalau kita bercakap kritik atau tidak, bertindak itu sangat-sangat perlu. Bayangan atau nyata untuk rakyat, itulah yang nombor satu. Saya Sandahaya, ini Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.